سألنا من عطاياك الجسام يا مولاي، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الله 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 الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. مع تحيات فرقة المسرة لتريم. الإشراف الفني أمين حاميل. هندسة الصوت أبو إلياس العراقي. تم التسجيل والمكساج باستديوهات الزبيري صنعاء. قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا Okey, baik. Minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala nabiyyu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita menikmati kehidupan dunia ini dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan. Mudah-mudahan keberadaan kita malam ini dalam majlis zikir, dalam halaqah zikir akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita bertuah kerana kita bersama dengan seorang tetamu istimewa yang kita undang khas pada malam ini, iaitu Tuan Haji Abdul Rahman bin Ali Al-Haddad, salah seorang daripada keturunan keluarga Al-Haddad yang bermastautin di Selangor dan tinggal di Shah Alam. Dan malam ini beliau akan bersama kita untuk memberikan perkongsian, tausiah dan juga memimpin Ratibul Haddad, dan saya mengharapkan agar rakan-rakan kita tidak melepaskan peluang ini untuk bersama-sama kita meraihkan malam ini dengan zikrullah. Mudah-mudahan dengan zikir ini akan menguatkan lagi jiwa kita dan menguatkan lagi
keimanan kita. Saya perkenalkan sedikitlah berkenaan dengan tetamu kita ini. Beliau berusia 70 tahun dan berpengalaman luas dalam bidang kejuruteraan. Tuan Haji Abdul Rahman ini bekas jurutera dalam industri penerbangan dan masih lagi memberikan perkhidmatan kepakaran beliau dalam bidang perundingan, dan beliau juga aktif dalam menyampaikan dakwah Islamiah di negeri Selangor, bahkan hingga ke luar negara di Australia dan di negara yang berhampiran, menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan Masya Allah, kita mempunyai seorang yang mempunyai kehebatan duniawi dan kehebatan ilmu ukhrawi, insya-Allah. Dan beliau lebih mesra disapa dengan Ami. Dalam bahasa Arab, Ami ini maknanya pakcik saya. Jadi lebih dekat dalam hubungan kekeluargaan. Bila dipanggil Ami, maknanya pakcikku. Beliau pernah berguru dengan almarhum Tuan Syed Ahmad bin Smaid selaku penterjemah buku-buku nukilan Imam Abdullah Al-Haddad dan lain-lain lagi ulama tersohor di Nusantara. Dan beliau juga sering menyampaikan ceramah di beberapa tempat di negeri Selangor dengan tauliah yang beliau terima daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Dan sekarang ini beliau telah menubuhkan sebuah pertubuhan iaitu Amanah Hawi Al-Khairat Malaysia, dan beliau merupakan pengetua di pertubuhan tersebut. Di samping beliau juga menubuhkan syarikat penerbitan buku iaitu Pustaka Islamiah Holdings yang bertujuan untuk menerbitkan karya dan khazanah Al-Haddad dan juga karya-karya ilmu Islam yang lain. Alhamdulillah malam ini kita berkesempatan bersama beliau dan kita beruntung sekali didampingi dengan ahli-ahli zikir dan juga ahli-ahli ilmu yang berada di negeri Selangor ini. Jadi saya perkenalkan beliau. Silakan Tuan Fadil Tuan Haji Abdul Rahman untuk menyampaikan tausiah. Ruang dan masa saya berikan kepada Al-Fadil. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Bishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan yang menimpa kepada negara kita dengan COVID-19 ni dapat kita jumpa dan dapat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dalam program berzikir Selama berzikir. Dan diharapkan bahawa dengan berzikirnya kita pada malam ini dan tiap-tiap malam, maka Allah menerimanya sebagai ibadah kepada Allah dan Allah mengangkat bala yang jatuh pada kita pada waktu ini, insya-Allah. Baik, saya teruskan dengan pencerahan yang dijemput oleh YB Zawawi. Saya rasa bangga sebab saya sendiri dapat ziarah oleh YB Zawawi ke rumah saya sendiri untuk menjemput saya ke program ini, dan kerana saya sebagai khadim ataupun pembantu Imam Al-Haddad, saya tidak dapat tolak permintaan sebegini. Alhamdulillah. Jadi tajuk saya nak sikit tausiah pada malam ni ialah bertumpu kepada 3 perkara. Satu ialah siapa itu Imam Al-Haddad. Jadi kita boleh kenal lebih baik dengan dekat lagi siapa beliau. Yang kedua ialah kita akan dengar sedikit tentang Ratib Al-Haddad. Kenapa dia masyhur? Dia dipanggil Ratib Al-Syahir, iaitu ratib yang masyhur. Dan ketiga ialah kita akan sentuh tentang keadaan kita dalam dilanda oleh COVID-19 ni, bagaimana amalan-amalan kita itu ialah satu jalan keluar untuk meringankan bala, meringankan beban kita, menenangkan hati kita dari secara zahir dan batin dalam waktu ini. Jadi saya ucapkan tahniah kepada YB kerana mencetuskan fikrah ini
dan memilih Ratibul Haddad sebagai amalan harian di negeri Selangor insya-Allah khususnya dan amnya di seluruh negara insya-Allah. Dan itu sudah tentu kita dapat perhatian dari Allah SWT dan khususnya dari Imam Haddad kepada kita semua kerana kita ada jalinkan hubungan yang rapat di antara kita dengan para salafun salih yang telah meninggal dan berada di barzah di zaman sekarang insya-Allah. Jadi saya izinkan saya mulakan dengan pengenalan sikit dengan Imam Haddad. Imam Haddad ialah keturunan yang ke-30 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau nama beliau diurutkan daripada nasab beliau ialah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Alwi bin Muhammad Sahib al-Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin al-Imam Hussein al-Sibd bin Ali bin Abi Talib serta binti Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah SAW. Jadi 30 nama di antara dia dan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau telah dilahirkan di satu pinggir kota Tarim yang nama Subir dan dilahirkan situ oleh ibu beliau. Dan apabila beliau mencapai umur 4 tahun, beliau diberi penyakit oleh Allah SWT, dipanggil penyakit cacar yang mana mengakibatkan beliau menjadi buta pada umur 4 tahun. Tapi apabila dirayu oleh ibu beliau kepada ulama-ulama di Kota Tarim, maka mereka memaklumkan kepada beliau bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bakal gantikan daya penglihatan zahir kepada daya penglihatan batin, yakni nur basirah ataupun cahaya hati yang dia boleh lihat daripada hati dia dan berkomunikasi dengan hatinya. Jadi doa-doa sebegini oleh ulama-ulama pada waktu itu telah dikabulkan oleh Allah SWT dan beliau terus menjadi seorang anak-anak kecil yang sungguh luar biasa. Ya, saya kata luar biasa sebab pertama sekali dia buta. Yang kedua ialah dia telah menghafal Quran pada umur 7 tahun. Yang ketiga ialah waktu dia umur 7-8 tahun, dia merata di masjid-masjid di Kota Tarim. Dan di sana ada satu kota kecil yang ada 365 masjid. Masjid yang kecil dan yang besar. Dan beliau pergi ke tiap-tiap masjid untuk sembahyang di antara waktu subuh dan waktu duha sebanyak 200 rakaat. Ini kita gambarkan anak kecil yang buta, yang pusing sini ke sana, cari masjid untuk sembahyang di antara subuh dan duha sebanyak 200 rakaat. Dan bila dia jumpa masjid yang terkunci pagarnya, dia akan panjat dan dia akan masuk dan tunaikan sembahyang dia 200 rakaat dalam masjid itu. Imam Haddad mempunyai guru pertama ialah ayahnya sendiri. Dan ayah dia pentingkan ilmu fiqah. Tapi Imam Haddad semasa kecil suka sangat dengan ilmu tasawuf. Tapi ayahnya melarangnya. Katanya, tinggalkan tasawuf, tumpukan ilmu kamu kepada ilmu syariat atau ilmu fiqah. Maka dia sebagai anak yang taat, dia membaca kitab atau dibaca kepada dia kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dalam beberapa minggu, beliau hafal kitab Muwatta yang begitu tebal. Dan supaya kerana nak menyejukkan hati ayahnya yang nak ditinggalkan tasawuf, pergi kepada dia. Neneknya pula selalu menangis bila lihat dia tengok anak buta, anak kecil yang buta, dan dia tak bermain dengan anak-anak lain, dia sibuk dengan baca kitab atau sembahyang. Baca kitab atau sembahyang. Ini umur anak 7-8 tahun.
Jadi untuk menjaga perasaan neneknya, dia bila neneknya melihat, dia berpura-pura bermain dengan anak lain. Tapi bila minda dia tak ada lihat, dia balik kepada kitabnya, balik kepada solat. Imam Al-Haddad berakidah dengan tauhid Al-Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansuri Al-Maturidi, dan berpegang kepada fiqh Imam Syafi'i, dan berpegang kepada tasawuf Imam Al-Ghazali. Dan beliau sendiri telah menjadi syekh dalam tarikah dan telah menulis kitab daripada pandangan sesama dengan Imam Ghazali. Jadi nasab beliau yang datang daripada Rasulullah SAW berpindah daripada Makkah, kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, kemudian cucu beliau pindah kepada Basrah, dan daripada Basrah bermulalah pertingkahan antara mazhab-mazhab, antara sek atau bahagian agama Islam yang berbeza, jadi fitnah. Jadi banyak fitnah. Jadi Rasulullah SAW, iaitu Ahmad bin Isa, ia panggil Ahmad Al-Muhajir, yang memindah. Dia pindah daripada Basrah, tinggalkan kekayaan dia, pindah seramai 70 orang, pindah kepada Hadramaut. Atas dua sebab. Satu ialah untuk menambut permintaan orang-orang Yaman, kerana orang Yaman sedang dilanda ilmu ajaran Islam yang sesat. Jadi dia mau minta Imam Ahmad Al-Muhajir pindah kepada Yaman untuk bantu melawan atau menegah daripada Yaman diusik oleh agama-agama sesat ini. Yang kedua ialah bila nak berpindah untuk daripada Basrah, beliau dalam keadaan cemas dengan keadaan fitnah dalam Basrah, maka beliau ambil keputusan untuk berhijrah kepada negara lain untuk melindungi anak cucu nasab-nasab beliau selepas beliau daripada terkena melanda daripada agama sesat yang bakal dilanda fitnah dan tumpah darah di Basrah. Maka untuk menyelamatkan anak cucu dia, dia berpindah daripada Basrah dan dia mengambil bimbingan Rasulullah SAW yang telah berdoa sebegini tentang Yaman. Allahumma barik Syamina wa barik Yamanina. Maksudnya, ya Allah, berikanlah berkat kepada Syam kami dan kepada Yaman kami. Dan beliau Rasulullah SAW pernah tunjuk kepada sahabat kepada negara Yaman daripada Madinah, tunjuk di sanalah ada ilmu fiqah. Jadi itu sebabnya diambil daripada panduan Rasulullah SAW untuk pindah kepada Hadramaut, ke Yaman di Hadramaut. Jadi masa membesarnya Imam Al-Haddad, dia mempelajari daripada ilmu, macam-macam ilmu, daripada lebih daripada 100 masyayikh, daripada syekh sini, syekh sana, satu demi satu syekhnya, lebih daripada 100. Dan akhirnya, apabila beliau mencapai umur 14-15 tahun, sebahagian daripada guru-guru beliau menjadi murid beliau. Dan apabila beliau mencapai umur 17 tahun, beliau telah mengkarang kitab yang pertama dan telah mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai seorang mufti di negeri Tarim. Jadi Tarim bukanlah ada mufti yang dilantik oleh kerajaan. Mufti itu bukan berdasarkan pelantikan. Mufti di sana berdasarkan ilmu. Jadi tiap-tiap dikatakan, kalau kamu semayang di Masjid Jami' pada zaman Imam Haddad, saf yang pertama dan saf yang kedua adalah mereka yang adalah mufti. 300 orang mufti tiap-tiap hari, tiap-tiap itu ada 300 orang yang menjalankan tugas sebagai mufti dan layak menjadi mufti. Inilah Bandar Tarim, yakni bandar ilmu yang dikatakan adalah tempat terakhir cabutnya ilmu di akhir zaman nanti. Allahu a'lam. Ya, Imam Al-Haddad telah digelar sebagai mujaddid Islami abad yang ke-12. Maksudnya, mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada tiap-tiap abad
tiap-tiap 100 tahun, awal daripada tiap-tiap 100 tahun akan lahirkan seorang ulama yang mujaddid, yang memperbaharui, mujaddid Islami. Maksud Rasulullah SAW sini bukan membawa agama yang baru, tapi ialah untuk memperbaharui agama sesuai dengan zaman pada kurun yang tersebut. Seperti Imam Syafi'i di kurun yang ketiga, Imam Ghazali di kurun yang kelima. Kemudian Syekh Iman pada kurun yang ke-12, Imam Al-Haddad diiktirafkan sebagai mujaddid Islami. Dan kenapa? Dan kita di zaman sekarang kurun yang ke-15. Yakni Imam Haddad kurun yang ke-12, yakni dia meninggal lebih kurang 310 tahun yang lalu. Kita lihat bahawa usaha-usaha Imam Al-Haddad sungguh mujarab daripada apa tulisan beliau, ajaran beliau dan amalan beliau dan karamah beliau dan barakah beliau semuanya. Kalau kita lihat pada buku-buku beliau, beliau telah tulis secara rasmi 11 karangan buku. Dan kebanyakan buku ini telah menjadi rujukan para ulama daripada zaman beliau sampai ke hari ini. Banyak daripada kitab ini telah diterjemahkan kepada lain bahasa, termasuk bahasa Swahili di Afrika Timur, termasuk bahasa Denmark, termasuk bahasa Fransa, bahasa Inggeris dan banyak-banyak bahasa lain. Dan tidaklah kita pergi di mana-mana tempat melainkan kita jumpa halaqah ilmu yang menggunakan kitab-kitab Imam Al-Haddad. Kenapa? Di Tarim, di negeri asal Imam Haddad, mereka baca kitab Al-Haddad tiap-tiap hari Selasa, tiap-tiap kitab. 11 kitab tu dia baca, tiap-tiap kitab satu muka surat, satu muka surat. Bila habis, balik kepada muka surat satu. Bila habis, balik kepada muka surat satu. Tak putus-putus. Saya mula-mulanya tak faham perkara ini. Tapi apabila saya diajar oleh guru saya, Habib Ahmad bin Sumait, dan saya sendiri mengajar kitab-kitab Imam Haddad di masjid-masjid di Selangor, di Shah Alam khususnya, saya dapati bahawa tiap-tiap kali saya ulangi syarahan kitab ini, tertimbul daripada kitab ini ilmu-ilmu yang saya tak pernah belajar. Jadi ilmu baru terkeluar, tiap-tiap kali ilmu baru terkeluar. Beliau menulis kitab-kitab beliau dari hati beliau kepada hati kita yang pembaca. Wahai saudaraku, wahai adikku, seolah-olah beliau berada di depan kita. Kita boleh rasa beliau ada di depan kita. Ini banyak pengalaman orang sebegini. Jadi itu sebabnya kitab beliau tak termakan masa. Jadi buku-buku beliau, bila-bila kita baca, kita boleh faham. Dia kata dalam kitab beliau, pada waktu sekarang, pada waktu sekarang. Bila dia kata waktu sekarang, itu waktu dia. Tapi bila kita baca sekarang, itu layak untuk kita sebut pada waktu sekarang juga. Kita juga. Jadi timeless, di dalam bahasa Inggeris dipanggil timeless, tak dimakan masa. Jadi inilah dikatakan adalah sebahagian daripada karamah Imam Al-Haddad. Dan banyak lagi pengalaman orang dapat tersedar sedang mengajar, dia sedar, ini aku tak belajar ni. Dapat ilmu begitu. Baik, itu dari segi, saya boleh cerita panjang lagi tentang Imam Al-Haddad, tapi cukuplah dengan karisma seseorang ulama yang buta, yang murah hati, yang bikin majlis-majlis makan, majlis-majlis minum bersama-sama sahabat dan cinta kepada manusia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, yang banyak contoh beliau. Dan kasidah beliau, lebih 300 nasyid beliau yang telah dirakamkan, dituliskan oleh beliau, syair-syair yang sungguh bernilai dari segi munajat kepada Allah SWT di waktu malam. Alhamdulillah. Saya pindah kepada topik kedua supaya kita tak masa yang singkat tentang Ratib Al-Haddad. Satu hari sahabat beliau daripada Bani Amr, daripada tempat kota Shibam, datang kepada beliau, wahai Imam Haddad, aku Bani Amr daripada Shibam, dan aku ada masalah di kota aku, ada kampungku ada orang masukkan ilmu sesat Islam dalam kota aku. Jadi kita perlu untuk minta daripada Habib tuliskan amalan sedikit yang kita boleh amalkan supaya kita dihindarkan daripada dilanda ilmu-ilmu sesat Islam ini. Jadi beliau pun tulis
dan apabila beliau selesai diisytiharkan pada malam 27 hari bulan Ramadan, yang beliau isytiharkan malam itu ialah malam Lailatul Qadar. Lengkaplah susunan Ratibul Haddad ini dan diberi kepada sahabat dia daripada Bani Ammar ini. Beliau ambil pulang pada tempat beliau dan beliau mula amalkan. Sekian lama selepas itu tidak ada kesan daripada usaha untuk merosakkan agama Islam di bandar beliau. Kemudian sebarlah berita ini kepada banyak-banyak tempat sampai balik ke Tarim, sampai pergi ke Mekah, Madinah. Bila Imam Haddad menunaikan haji, beliau membaca Ratib Al-Haddad di Babus Salam di Madinah. Dan dikatakan sampai sekarang ada yang membaca Ratib Al-Haddad di Babus Salam di Masjid An-Nabawi Al-Syarifah, Musyarif di Madinah, baca Ratib Al-Haddad. Juga di Makkah. Ya, alhamdulillah dia baca dunia. Di mana dunia saya pergi? Di Cape Town, di Afrika, di Bali, di Denmark, di Amerika, di pelosok negeri dekat Selangor ni, di Indonesia, sebar mana-mana tempat baca ratib. Ya, jadi ini sungguh mujarab. Apa yang mujarab? Ratib Haddad disusun sebagai pelindung. Untuk mereka yang perlu perlindungan, bacalah Ratib Al-Haddad. Dan dikatakan mujarab, dan saya sendiri dan banyak keluarga dah mengalaminya. Mujarab apa maksudnya perlindungan? Perlindungan diri kita, kesihatan kita, isteri kita, keluarga kita, rumah kita, akidah kita, Islam kita, amalan kita, jiran kita, kita punya tugas-tugas kita. Semua saja yang perlu perlindungan akan dilindungi oleh Allah SWT. Kita tak tahu mana musibah yang telah Allah tulis untuk kita. Tapi yang kita tahu bahawa bila kita amalkan ini, kemungkinan besar kemujarabannya ternyata apabila Allah angkat musibah ini daripada terlaksananya musibah ini kepada kita. Ya, banyak pengalaman. Ada yang sampai dah hampir maut baca Ratib Haddad. Dia katakan cerita zaman dulu bahawa ada satu kapal yang sedang dilanda ombak laut sampai nak tenggelam. Nakhoda kapal ini ialah orang Kristian, bukan orang Islam. Tapi dia tahu tak lama lagi kapal ini akan karam. Jadi dia bikin satu pengumuman kepada ahli kapal bahawa adakah di mana-mana dalam ahli kapal ini yang tahu Ratib Al-Haddad. Dia orang kafir. Ada satu kemudi yang orang yang dibawa-bawa tukang tolak itu apa? Dia punya tolak kayu tu. Dia bilang saya tahu Imam Ratib Al-Haddad. Jadi yang nakhoda ni kata baca Ratib Al-Haddad sekarang. Jadi orang Islam ni baca ratib. Sebelum selesai Ratib Al-Haddad, ombak berhenti. Tak ada lagi ombak lagi. Kapal itu tak garam dan selamat semuanya. Ini orang yang bukan Islam tahu tentang Ratib Al-Haddad, apalagi orang Islam. Ya, jadi begitulah kita ambil Imam Haddad, kumpulkan daripada Quran, daripada hadis untuk kumpulkan susunan Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad ialah zikrullah. Zikrullah itu Allah syurkan, Allah arahkan kepada kita dalam Al-Quran. Apabila zikrullah itu disusun dengan jumlah ulangan dia dipanggil zikrullah. Kemudian dibaca susun. Ini dulu 3 kali. Kemudian ini dipanggil ratib. Yani sistem zikrullah dipanggil ratib. Maksud ratib ialah sistem zikrullah yang khusus datang dari seseorang yang dapat ilham dari Allah SWT dan dengan niat dia untuk menyebarkan perlindungan kepada yang awal-awal mula minta perlindungan daripada dia. Ya, jadi ini bukan amalan yang salah, tapi ini zikrullah yang disyarat oleh Allah dan diambil dari Quran dan diambil daripada hadis Muhammad SAW. Dan kita akan ambil 2 saja daripada hadis SAW yang berkenaan dengan COVID-19, insya-Allah. Yang mana kita baca dalam ratib ini, insya-Allah. Ya, dan baik,
kita akan dari segi kemujaraban Ratib Al-Haddad ni memang terkenal dan tak penuh, orang semua dah tahu di Singapura. Dan di Singapura mereka baca tiap-tiap masjid baca Ratib Al-Haddad, dan tiap-tiap malam Ramadan baca qasidah ataupun syair Imam Haddad, ya tawab tub alaina. InsyaAllah kita akan jemput semua datang untuk bersama kita dalam menyambutkan ulang tahun kewafatan Imam Al-Haddad yang akan berlangsung pada malam ini mula dan akan berlangsung sampai 19 hari bulan, dan kita akan maklumkan melalui skrin saya sebentar lagi insya-Allah. Dan dengan ini kita ambil yang ketiga, iaitu tentang COVID-19. Bagaimana kaitan COVID-19 dengan Imam Haddad? Bagaimana YB Zawawi memilih Ratib Al-Haddad sebagai untuk punca atau sebab perlindungan dari Allah SWT kepada COVID-19. Ini sebab saya kagum dengan YB kerana dia telah memilih Ratib Al-Haddad, dan kita daripada sebelum lahir kita dah amalkan Ratib Al-Haddad ini. Dan kita pilih pada malam ini, alhamdulillah. Jadi ini perlindungan dari Allah SWT diangkat. Ya, sekarang kita dilanda COVID-19. Dan tumpuan kita adalah terbimbing dengan niat kita. Amalan kita terbimbing pada niat dia. InsyaAllah pada akhir majlis saya akan sampaikan sedikit doa macam mana kita yang puncanya dapat COVID-19 ni. Kita yang punca dia. Dan Allah boleh angkat. Allah kalau bagi balak, Allah boleh angkat. Dan bagaimana kita nak Allah angkat ini COVID-19? Selain daripada baca Ratib Al-Haddad, saya akan sebut dalam doa ni insya-Allah, dengan kita sedar diri, muhasabah diri sendiri. Kalau tiap-tiap orang Islam mengikut panduan daripada yang dipimpin oleh YB Zawawi, kita akan selamat daripada COVID-19. Cuba kita lihat yang mana Ratib Al-Haddad ialah penyembuh daripada sakit COVID-19, penyembuh. Dan yang kedua, bagaimana Ratib Al-Haddad menjadi pelindung ataupun vaksin daripada Ratib Al-Haddad, daripada COVID-19. Pertama, kita baca dalam wirid yang ke-11. Nanti kita akan baca wirid yang ke-11 insya-Allah. Wirid yang ke-11 kita akan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maksudnya, dengan nama Allah yang dengan namanya tiada satu pun baik di bumi maupun di langit dapat memberi bencana, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La yadurru maksudnya tidak boleh mudaratkan kita. Okey, ini daripada hadis Rasulullah SAW. Dia berkata, awaqamaqar Rasulullah SAW bahawa barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh apa-apa pun di langit ataupun di bumi walaupun dia terminum racun. Ini dari hadis sahih Rasulullah SAW. Ini zikir yang dimasukkan dalam ratib. Jadi kalau kita baca ratib selalu, ini pelindung daripada COVID-19. Dan yang kena COVID-19 bakal akan keluar. Sebab dia pun kejadian Allah. Allah boleh kasih, Allah boleh tarik balik. Yang kedua kita baca ialah radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya. Ini iktiraf kita kepada Allah. Yang maksudnya kami reda Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian lagi tentang amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Di sini Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang membaca amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Kami yang ke-12 tadi radina billahi rabban bil islami dinan bi muhammadin nabiyya.
Maksudnya ialah kami reda Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai nabi kami. Kata Nabi Muhammad SAW, kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ini 3 kali dalam hari, dalam pagi hari, jika dia mati pada hari itu, dia akan mati syahid. Walaupun kena COVID-19. Ya. Kalau dia baca pada malam hari 3 kali, maka dia, kalau dia mati pada malam hari, dia akan mati dalam sebagai mati syahid. Mati syahid, tak payah pergi perang. Fisabilillah. Ya. Baik, itulah 2 perkara yang kita lihat bahawa ada lagi lah banyak. Kalau tuan-tuan nak tahu, ada satu, ini ratib kita baca 16 minit, 18 minit. Tapi lihat, ini kitab. Perkara tebal, ini kitab tebal, ini ialah syarah ratib. Yang syarahan ratib itu dalam kitab ini dalam bahasa Inggeris. Ada juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu juga ada tapi tak lengkap. Masih ada lagi. Tapi masyhurnya dan mujarabnya dan berpegang kuat atasnya ialah ratib Al-Haddad. Dan untuk kita selamatkan kita daripada COVID-19. InsyaAllah sekarang dengan izin YB, kita akan mula baca ratib Al-Haddad. Kemudian kita akhirkan dengan doa insya-Allah, dan saya akan share dengan skrin ratib Al-Haddad ini. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula baca ratib sama-sama insya-Allah, dan di sini ada makna dalam bahasa Melayu tapi oleh kerana masa kita mungkin cuma baca zikirnya saja, dan untuk siapa-siapa yang nak dalam bahasa Melayu mungkin boleh dapatkan daripada syarikat kami Pustaka Islamah ataupun Pertubuhan Amanah Hawi Khairat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة بالقبول وتمام كل أصول ومأمول وإلى حضر الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح صحاب الراتب وأصوله وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
غير المقبول. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وأنظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقبل الله الفاتحة. تقبل الله ذلك من الجميع وجعل الأمور سهلا وسهلا الكريم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآل الطيبين وأصحاب الأكرمين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأوصلهم وفروهم وكافة سارتنا آل أبي علوي وأوصلهم وفروهم أن الله يريد درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ويرزقنا بهم في خير ورزق وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب كتب الإرشاد أغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأوصله وفرهم أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وسائر المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وأن الله ينصر ويوفق سلاطين المسلمين، وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليهما أجمعين واحشرنا في زمرة الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah di sini kita berhenti sebentar untuk kita munajat kepada Allah. Apa-apa ada hajat ataupun keinginan kita sampaikan kepada Allah SWT secara peribadi insyaAllah. Bismillah, setengah minit. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تحفظنا بكل خير وأن تتورث علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤمننا يا مولانا مؤامرتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah. Saya serahkan majlis balik kepada Ibi. Telah tamat kita baca ratib dan doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairal jaza ila Ami Abdul Rahman Ali Al-Haddad. Jazakumullah khair. Jadi saya bagi pihak Kerajaan Negeri Selangor mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesudian Ami untuk bersama-sama pada malam ini memberikan tausiah dan memimpin Ratibul Haddad. Mudah-mudahan banyak memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita semua, rakyat Negeri Selangor dan juga kepada agama Islam itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti rancangan ini, sama ada melalui media Zoom ataupun melalui page Zawawi Mughni. Dan insyaAllah kita jumpa lagi malam esok dan malam-malam yang seterusnya dengan tetamu-tetamu undangan yang insyaAllah kita sedang mengaturkan tetamu khas iaitu Habib Ali Zainal Abidin dan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dalam masa yang terdekat ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita aturkan ini berhasil. Terima kasih semua. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah malam esok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Allah
سألنا من عطاياك الجسام يا مولاي، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الله 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 الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. مع تحيات فرقة المسرة لتريم. الإشراف الفني أمين حاميل. هندسة الصوت أبو إلياس العراقي. تم التسجيل والمكساج باستديوهات الزبيري صنعاء. قال يا عبدي أنا الله. كلما